Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari Siril Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Usul Tauhid. Pada malam ini insya-Allah, setelah kita tertangguh begitu lama. Last kita kuliah tu pun masa tu dah mula Covid kan. Last hujung hari tu. Lepas tu terus PKP sampailah ke hari ni. Dan bulan lepas pun tak dapat hadir kerana bertembung dengan mesyuarat Persatuan Pondok Se-Malaysia yang dibuat di di Tanjung Malim. Baik, jadi kita sambung malam ni insya-Allah. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh staf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap dan seluruh ahli jawatan kuasa yang terlibat, ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, para asatizah, guru-guru agama, ustaz-ustazah dan semua yang hadir, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita sambung lagi kitab kita Usul Tauhid ni. Beti tang mana anda pun tak ingat dah. Kan Wa ba'du. Wa ba'du. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah yang kecil pada menyatakan beberapa makna dan beberapa faedah bagi beberapa lafaz yang beredar atas agama Islam, yang jadi dengan dia berbeza setengah yang demikian itu daripada setengahnya yang hamba pungut akan dia daripada kitab Munyatul Fakir Al-Mutajarrid di atas matan Jurumiyah bagi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhati, kitab Jami'ul Usul fil Awliya bagi Syekh Ahmad Al-Kamshakhanawi, kitab Al-Kibrit Al-Ahmar wal Al-Iksir Al-Akbar bagi Sayyidina As-Sayyid Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, kitab Arisalah Kusyairiyah bagi Imam Abi Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kusyairi, dan matan Nasafi dan matan Umul Barahin dan beberapa syarah bagi keduanya. Baik, insya-Allah malam ni kita akan habiskan mukadimah kitab ni. Jadi lepas dah bicara tentang
pembukaan, yakni dengan dibuka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lepas tu buka pula dengan alhamdulillah, kemudian puji Allah, wudu, selawat atas Nabi, kemudian ahli keluarga Nabi dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat baginda Nabi. Maka barulah masuk kepada penerangan kitab ni nak cerita apa. Maka memisahkan antara pujian-pujian tadi dengan apa yang nak diceritakan tentang kitab ni, maka titik sempadan dia tu wa ba'du. Itu dia punya adab ataupun tertib dalam ucapan para alim ulama, sama ada dengan berkata-kata ataupun dengan tulisan. Lepas tu kita baca, tu imam baca khatib khatib baca khutbah Jumaat, kan ada amma ba', kan dia sebut kan amma ba'. Biasa dengar tak? Kalau tak biasa dengar mungkin tertidur masa khutbah tu. Biasa dengar tu amma ba' dia kata. Ataupun wa ba'du, kan. Jadi amma ba' ke wa ba'du ke, itu maksudnya dan selepas itu ataupun ada pun selepas itu. Tapi perkataan tu nak memisahkan antara ucapan pujian kepada Allah, Rasul apa semua tu dengan ucapan selepas dia tu, iaitu berkenaan dengan isi yang nak disampaikan. Itu cara dia. Lepas tu macam dalam kitab kita ni dipanggil, di bahagian depan ni dipanggil khutbatul kitab, khutbah kitab. Khutbah ni sebenarnya makna khutbah ialah berucap, ucapan. Jadi saya tanya Tok Guru Siddiq khutbah ni macam mana Tok Guru? Tok kata ucapan. Jadi kalau ikut betulnya khutbah itu tak baca teks. Kalau ikut betul, kan? Kalau ikut betul khutbah tu tak baca teks, dia kena spontan sebab ucapan. Macam kita bagi ucapan, kan? Ucapan kat atas pentas ke apa, macam tu lah. Cakap spontan. Sepatutnya begitu. Tapi mungkin kita ada yang lemah ataupun tak pandai ataupun gugup bila nak berada di hadapan. Sembang kedai kopi memang kemas dah. Tapi bila naik atas tu pegang tongkat, jadi gelak mata dah, gelabah dah, jadi gugup. Tapi tak apalah, kan tersilap cakap pula, maka tu yang Jabatan Agama keluarkan teks. Maka kita baca ikut teks, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau ikut asal, dia bukan baca, dia berucap. Itu kalau ikut asal. Itu maknanya kalau tanya mana lebih afdal, afdal ucap terus. Bukan dengan baca teks, itu lebih afdal. Tapi kalau dah tak mampu, tak apalah baca teks. Dalam baca teks silap. Nampak? Dalam baca teks ada sungguh berlaku di dekat kawasan Kuala Lumpur. Tapi ni cerita zaman dulu lah. Tok Guru Siddiq yang cerita. Satu masjid tu, tok imam tu baca khutbah. Mungkin tak tahu, dia tak perasan. Dalam masjid tu ada seorang ustaz ataupun kita panggil ulama lah. Kalau orang dulu-dulu mungkin kenal. Orang panggil Pak Yazid. Pak Yazid ni ulama dululah. Ustaz yang mengajar zaman dulu-dulu. Dia sama geng dengan Ustaz Ismail Kamu, Ustaz Arundin, apa semua tu lah. Level-level zaman dulu-dulu. Jadi Pak Yazid ni duduklah dengar khutbah. Jadi tok imam baca khutbah. Dia kata Allah lah yang menjadikan syirik dan juga neraka. Dia kata Allah jadikan syirik dan juga neraka. Bunyi ayat tu pelik. Apa jadikan syirik dan neraka, kan? Pak Yazid bangun, tengok jap teks, dia kata. Tok khatib bagi tengok-tengok, bukan syirik, syurga. Shin roga. Dia mungkin titik tu tak nampak, dia baca shin rokaf, syirik jadi. Syurga, mana Allah lah yang menciptakan syurga dan neraka. Itu dalam baca teks silap. Kalau tak ada teks lagi lah. Makna kata gitu. Tapi tak ada masalah. Nak ceritanya tentang apa tu khutbah. Jadi khutbah ni ucapan. Macam dalam kitab ni lah. Maka ulama tata tertib adab dia mendahulukan ucapan dengan kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan bismillah. Kemudian bila dah mulakan dengan bismillah, permulaan yang kedua pula iaitu dengan mengucap alhamdulillah atau memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ke apa, tak kisahlah. Boleh ayat asalkan dia perkataan alhamdulillah di situ. Dan pun menjadi rukun dalam khutbah pun macam tu juga. Kemudian
dah habis ucapan alhamdulillah, selawat. Lepas tu yang kita jumpa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, tu selawat atas Nabi. Kemudian wa ala alihi, ahli keluarga Nabi. Dan kemudian barulah disebut wa ashabihi, dan juga para sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya tertib dalam berucap. Habis semua ucapan tu barulah sebut amma ba' ataupun wa ba'du. Jadi wa ba'du amma ba'du itulah memisahkan ucapan atas tadi dengan selepas ni nak cerita tentang tajuk ucapan yang dia nak cerita. Kenapa ustaz urai panjang sangat bab ni? Supaya dari situ kita nak bezakan Islam dan bukan Islam. Orang bukan Islam, dia bagi ucapan direct to the point dia terus. Hello, good morning, selamat sejahtera, kan? Terus dia pun cakap apa perkembangan lah, apalah, tak kira lah apa yang dia nak ucapkan tu. Nak raih hundi ke apa ke, sokonglah saya ke apa ke. Tapi bagi orang Islam, jangan yang tu dulu. Bismillah dulu, dahulukan nama Allah dalam segala hal. Lepas tu alhamdulillah, ucap syukur pada Allah sebab apa yang kita dapat semua nikmat Allah. Lepas tu selawat pula ke atas Nabi. Lepas tu ahli keluarga Nabi. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi. Lepas tu baru amma ba'. Lepas tu habak, nak habak apa pun. Nak cakap apa tajuk pun cakap lah. Tapi itu tertib dia mula-mula. Jadi biar kita ada beza antara orang Islam dan juga kafir. Kita Islam ikut cara didikan alim-alim ulama'. Mana tahu dengan kata pilihan raya nak dekat pula. Kan? Jadi kalau mana tahu pilihan raya, tiba-tiba terpilih jadi calon ke apa, kena berucap kat depan. Jadi nak berucap biar ikut tertib cara Islam. Sebab kita orang Islam. Biar kemah nampak, orang pun tengok elok. Walaupun kita bukan ustaz, tak apalah. Bukan ayat ni untuk ustaz je boleh baca. Tak kira. Ini untuk umat Islam. Untuk orang Islam. Ya. Baik, selesai. Adapun kemudian daripada itu, kata Syekh, maka inilah suatu risalah yang kecil. Dia kata kitab ni risalah yang kecil. Ini dipanggil ayat tawaduk, ayat merendah diri. Dia kata kitab ni kitab kecil je. Allah, dia kata kecil. Dah kita pandang bukan kecil kitab ni, besar. Sebab apa kita kata besar? Sebab ayat-ayat dalam dia menceritakan perkara-perkara yang kadang-kadang kita pun tak tahu. Benda yang terlampau detail dalam, yang kadang-kadang kita pun tak apa nak faham, melainkan dengan jalan mengaji, talaki, penerangan alim ulama, barulah kadang-kadang kita faham. Dalam duk payah macam tu pun, kata Syekh, kitab dia kitab kecil je. Ini dipanggil tawaduk, merendah diri. Orang zaman lah tulis buku, kan? Kadang-kadang tawaduk apa pun tak ada. Siap apa nama, larang lah tu. Dilarang fotokopi salin semula, ataupun menambah apa-apa dalam ni, tak bagi. Sebab ni hak cipta terpelihara, dia punya sahaja. Cuba tengok kitab lama, kitab turas, kitab pondok. Cuba cari, ada tak dia tulis dilarang fotokopi? Ada? Dilarang cetak semula, dilarang ambil, tak ada? Ulama tak heran pun, mu nak fotokopi ke, mu nak cetak semula ke, nak buat apa ke, tak heran. Sebab dia bukan nak kepada royalti ataupun upah ataupun hasil keduniaan. Yang dia nak isi kitabnya sampai pada masyarakat, supaya anak-anak masyarakat Melayu Islam dapat ilmu daripada dia, supaya menjadi manfaat pada dia esok dalam kubur. Ni kita baca kitab Syekh Syekh Hussein Nasir ni. Syekh Hussein Nasir ni kat 200 tahun lebih kurang dah meninggalkan kita. Dalam kubur tu berpuluh-puluh pahala dia dapat. Sebab apa? Sebab orang duk mengaji kitab dia. Bukan masjid Sungai Batu 14 ni je. Mana tahu masjid tempat lain lagi, negeri lain lagi, bersepah semua duk pakat baca kitab dia. Syekh Hussein Nasir ni karang kitab yang masih diingatkan, yang sebenarnya wallahu alam, tapi yang disenaraikan oleh golongan ustaz-ustaz sekarang ni lebih kurang 20 kitab. Tapi kebanyakannya sudah pupus. Maksud pupus, tak ada siapa cetak dah, hilang macam tu saja. Tak ada orang cetak semula. Antara kitab yang pupus yang Syekh ni karang, nama kitab tu Bidayatut Talibin.
Kami mengaji di pondok, Tok Guru Siddiq Noor baca. Bila Tok Guru nak baca kitab tu, kitab tak ada kat pondok tu, kata pergi cari kat kedai tengok. Kami pergi kedai ni, kedai Taiping pergi, Kemunting pun pergi. Sampai Bagan Serai pun pergi, kedai kitab. Tanya Bidayatul Talibin, dia kata tak ada. Saya masuk kedai kat ni, yang kedai apa nama tu, kedai kitab ni yang kat Kemunting ni. Cari kitab tu, tanya cashier kedai tu, tanya, ada kitab Bidayatul Talibin tak? Dia pun pening, dia kata tak pernah dengar Bidayatul Talibin. Dia kata. Kebetulan tiba-tiba Ustaz Tirmizi arwah. Kan, Ustaz Tirmizi tu masuk dalam kedai tu. Lepas tu dia tanya Ustaz, ada ke kitab Bidayatul Talibin ni? Ustaz jawab dia, kitab tu ada, kedai hang yang tak jual, dia kata. Nampak? Dia ingat kita tak kerti apa. Betul dah kita sebut lah, betul Bidayatul Talibin tu, tapi tak ada dah. Tanya kata di Perak, pergi sampai Kelantan. Kebetulan itu ada urusan di Kelantan, pergi sampai Kelantan. Kelantan tak payah cakap, kedai kitab dia macam supermarket. Besar kedai ni, berpuluh-puluh kitab ada dalam tu. Tanya dia, ada tak Bidayatul Talibin? Dia cek dalam komputer, nak cari kat rak memang tak jumpa sebab banyak sangat kitab. Dia cek pakai komputer. Cek-cek dia kata tak ada. Habis dah Bidayatul Talibin. Kan? Habis nak macam mana? Tok Guru kata tak apa lah, photostat lah. Sebab kedai dah tak jual. Photostat yang mengaji pakai kitab photostat. Nak ceritanya, kitab lama semakin pupus. Binatang nak pupus, ada agensi yang akan jaga. Oh, tak boleh bunuh, ni kena jaga elok sebab binatang ni nak pupus. Nak beruang kutub ke apa ke, oh jaga sungguh. Kitab nak pupus, ada agensi yang jaga. Tak peduli, lantak pi pupu pi lah kitab ni. Nak boleh buat benda, bukan boleh projek kitab ni. Nampak? Marah sampai jatuh ni. Nampak? Dia tak kisah sebab bukan ada manfaat dunia. Tapi binatang ada manfaat dunia, boleh projek. Itulah manusia zaman sekarang. Betulah, benarlah dalam hadis akhir zaman. Nabi kata Allah akan cabut ilmu di atas dunia ini dengan mematikan ulama. Bukan sakat ulama itu mati, kitab ulama itu pun mati. Bila mati, habis kita tak dapat apa-apa. Itu dah sekarang dah satu kitab, dua kitab pupus. So akan datang ni pupus semua. Usul tauhid ni yang kita baca malam ni pun tak tahulah boleh tahan sampai bila. Kalau tak ada siapa yang sungguh-sungguh mengaji kitab ni, kemudian nak sambung pula. Lepas tu kita tengok kebanyakan bila mati satu orang tok guru, pondoknya pun mati terus. Sebab tak ada siapa nak sambung. Orang hari ni gila nak cari dunia, sampai ke ustaz pun sibuk cari dunia kak. Nak populariti. Duk main baca kitab nak popular apa? Tak best lah. Macam mana nak dapat untung banyak? Oh, demand minta kat 1,000, 2,000 sekali ceramah. Tu ustaz tu. Ni zaman sekarang. Cek balik ulama-ulama tok guru zaman dulu. Kalau orang-orang lama mungkin kenal Tuan Guru Haji Ma'arif. Pergi kuliah naik bas. Nampak? Dan kalau pergi kuliah naik bas, ada nak minta 1,000 dekat masjid. Makna kata zaman hari ni orang boleh baca kitab cerita tentang zuhud, tapi yang cerita tu pun kadang-kadang tak zuhud. Dia hanya jadi cerita je lah. Bagian amal tak dapat. Tu. Maknanya zaman lah ni zaman fitnah, zaman yang payah. Kalau kita nak beramal tu payah. Jadi kena mujahadah lah. Jangan terikut sangat arus duniawi. Baik. Jadi dia kata kitab ni kitab kecil je. Tawaduk dia. Pada menyatakan beberapa makna dan beberapa faedah. Dalam kitab ni nanti dia akan cerita tentang makna-makna. Makna-makna apa? Makna-makna perkataan-perkataan dalam Islam. Contohnya makna solat apa dia? Makna puasa apa dia? Selama ni yang kita faham bila sebut solat, semayang tu semayang Ustaz, rukuk sujud tu dia faham tu. Sedangkan dalam kitab ni dia akan terang, bukan yang tu yang dimaksudkan. Betul dah, itu zahir solat, tapi makna batin dia apa di sebalik semayang. Kalau setakat tonggang terbalik, kafir pun boleh buat. Betul tak? Panggil lingua eng, suruh dia rukuk sujud, boleh tak dia buat? Boleh. Nak dapat undi Melayu kai songkok, boleh berlakon. Nampak? Bahagian berlakon semua orang boleh buat.
Tapi hasil daripada itu tak ada. Macam hari ni lah. Yang kita takut sekarang ni tuan-tuan, ibadat kita jadi adat. Nah, contoh bab korban, kita baru lepas habis korban. Orang masuk korban, semua pakat nak masuk korban. Alhamdulillah, bagus. Banyak berlambak lembu. Tapi tak faham apa makna korban. Sampai komplain pun ada. Tanya berapa sebahagian ni? 700. Tu dia mahal. Baik aku ambil Kemboja 350. Dia tak faham mana korban. Dia cari murah. Nak cari murah tak payah korban, dia cari pasar lah. Berebut daging ada. Dia nak berlambak-lambak, nak banyak-banyak, bawa balik daging banyak. Kalau nak daging banyak, pergi beli pasar lah. Tak payah kata beli daging, dengan tuan-tuan daging boleh beli. Dan tujuan korban nak menyampaikan daging tu pada fakir miskin, orang susah. Keliling kita ni ada orang yang tak pernah makan daging mungkin, sebab dia orang susah, duit tak ada. Jadi tujuan korban, kita yang ada duit lebih sikit, potong lembu kita, daging tu bagi kat dia supaya dia boleh rasa makan daging. Itu cara Islam. Sama-sama senang, sama-sama susah. Itu cara Islam. Tapi dah bila dia tak faham, maka ibadat bukan jadi ibadat, tapi ibadat jadi adat. Adat lah, tiap-tiap tahun macam tu. Berulang-ulang, tak faham. Kan? Politik macam tu kak. Yang dia nampak politik ni menguasai. Oh, jadi Perdana Menteri, jadi YB, jadi Exco, dapat pangkat Datuk. Nah, bila menang pilihan raya, dalam kepala dah nampak dah nak buat rumah besar, nak beli kereta baru. Sebab dia tak faham. Nah, ada pula orang masjid terus meletakkan politik kotor. Tak boleh. Ada orang kata ulama tak boleh bersama politik. Kita tanya kenapa? Dia kata sebab politik kotor, sedangkan ulama tu suci. Maka benda suci masuk tempat kotor, jadi kotor. Sekali dengar macam betul. Betul tak? Tapi kita fikir impak dia. Benar. Nah, kalaulah ulama yang suci tadi tidak membersihkan politik yang kotor, maka politik itu akan diduduki oleh orang-orang yang memang kotor. Orang yang mencintai dunia, mencintai jawatan. Maka selamanya lah politik akan terus kotor, dan akhirnya kita akan dipimpin dengan orang yang kotor, yang keji, yang mencintai dunia, sehingga membelakangkan ajaran agama. Jadi tak boleh. Politik tu wadah sahaja, ibarat cawan. Bergantung kepada cawan itu air apa yang dituang. Kalau air yang dituang adalah air kosong, air yang jernih, maka bersihlah cawan. Tapi kalau cawan tu dituang dengan air longkang, maka kotorlah cawan. Jadi yang kita nak bersihkan ialah politik. Politik hari ni nampak kotor sebab air longkang yang masuk. Geng-geng longkang. Geng-geng hancing. Itu yang jadi habis. Jadi busuklah politik, jadi habislah, teruklah. Asal menang tambah rumah bagi besar. Asal menang tukar kereta baru. Asal menang berlambak-lambak duit, tukar dah gaya hidup. Itu yang tak kena. Habis. Maknanya kamu berjuang ni untuk nak tolong rakyat, untuk nak naikkan agama Islam ke, atau nak tolong dirimu sendiri, nak bagi dapat kroni lebih, dapat duit lebih. Itu yang jadi masalah. Sebab apa? Sebab tak faham. Tak faham tu sampai geng masjid tak faham. Lah kali bila tak faham, dia kata apa? Jangan bawa masuk politik dalam masjid. Itu ayat orang tak faham lah tu. Kenapa pula tak boleh bawa masuk politik dalam masjid? Sebab dia kata politik tu dunia, masjid akhirat. Jangan bawa baju dalam masjid. Baju pun dunia. Betul tak? Baju dunia tak? Dunia. Jangan bawa kain melekat. Masuk bogel lah. Nampak? Tak gila masuk bogel. Tengotang kanting situ. Dah. Tapi Ustaz, kan kita kena tutup aurat. Ya, jadikan dunia tu jadi akhirat. Baju tu dunia asalnya, tapi kita jadikan untuk akhirat, untuk ibadat. Begitu juga politik. Politik itu dunia asalnya, tapi jadikan dia ibadat, akhirnya politik tak jadi dunia, jadi akhirat.
Maka jadilah perjuangan itu untuk Islam, bukan untuk dunia kita, bukan untuk nak kaya, nak keluarga kita. Barulah jadi betul. Nak? Ini tak boleh lah, itulah dia kata, ustaz, politik sangkut pagar luar. Dia kata mu tu sangkut pagar luar. Ni jenis tak faham. Kan? Ni kita nak bagi faham. Bukan nak cerita politik malam ni, nak bagi faham. Biar kita clear. Kita ni biar orang duk sembang politik dalam gereja, dalam kuil. Kita masjid tak boleh sembang politik. Akhirnya siapa yang menguasai? Orang Kristian, orang Hindu, orang Buddha. Orang Melayu Islam? Jangan. Politik tak mau politik. Apa? Lepas tu siapa yang pimpin kita? Tu. Jadi biar jelas. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam Islam tu semua sekali. Jadi ni kitab ni insya-Allah dia akan ceritakan tentang makna-makna dalam ajaran Islam ni. Apa makna perjuangan, apa makna solat, apa makna puasa, supaya bila kita faham makna, kita buat itu dengan kefahaman, bukan kita buat dengan adat kebiasaan. Maka jadilah ibadat kita ibadat, bukan ibadat kita jadi adat. Dan akhirnya adat kita pula jadi ibadat. Jadi bukanlah semayang ni adat-adat saja, adat-adat macam ni. Dah memang waktu maghrib pergi mayang gitulah. Akhirnya gitu je lah, pergi balik masjid sama je. Tak ada apa-apa perasaan yang dapat tunduk pada Allah. Tak ada. Itu yang kadang-kadang minta orang cakap, semayang tapi perkara maksiat masih buat. Sebab apa? Sebab semayangnya didirikan bukan dengan kefahaman, tapi semayangnya didirikan dengan adat kebiasaan. Dan menjadi biasa dah kan, kena semayang, dia semayang ni lah. Tak mahu macam tu. Kita nak buat apa pun biar dengan kefahaman. Bila kita buat dengan kefahaman, kita akan sayang perbuatan tu. Kita akan jaga dia elok sebab faham. Macam kita hidup susah, pergi kait sawit lah apa semua, dapat duit kadang-kadang tak banyak mana pun dapat, tapi kita jaga duit tu. Kita tak boros, kita beli betul-betul perkara yang penting. Sebab apa? Sebab kita faham betapa susah nak dapat duit tu. Tapi kita bagi ke anak-anak faham tak? Membazir gitu lah duit. Beli ni, beli tu. Lalu kali dengan pak, duit habis nak pergi. Sebab apa dia boros gitu? Sebab dia tak faham macam mana susah nak dapatkan tu. Begitu juga kita bila tak faham soal ibadat, kita tak hargai ibadat ni. Kita tak hargai solat ni. Solat adalah satu-satu ibadat yang ijazahnya paling tinggi. Kerana solat diterima Rasulullah di langit dalam Isra' Mi'raj. Amal lain semua diterima di bumi melalui wahyu daripada malaikat Jibril. Tapi bila tentang solat, Allah jemput Nabi naik atas. Dia ambil sendiri. Kan? Maknanya hebat. Tapi dah tak faham. Kadang-kadang mengeluh pun ada. Kan? Ngeluh. Masuk waktu asar ngeluh. Asar dah. Tadi baru pas zuhur ni kata. Nampak? Ada. Kalau orang yang faham tentang semayang, dia tak ngeluh, malah dia ternanti-nanti bila nak masuk semayang. Pas subuh ternanti-nanti zuhur. Habis baca kunut apa semua, tahiyat akhir semayang kunut. Tak sabarnya zuhur dia kata. Nampak? Macam Alan ni dia kata lamanya ustaz bila nak isyak kata. Dah naik makam lah tu maknanya. Kan? Contoh. Dan lagi dia kata beberapa faedah. Faedah ni maknanya hasil. Faedah tu maknanya hasil. Samarah, hasil. Macam tanam pokok buah yang kita harap hasilnya buah. Orang lain punya pokok durian semua jadi bunga, lepas tu jadi buah. Kita bunga pun tak jadi. Nampak? Tak tension kita. Kan? Mana kata tanam pokok tapi tak ada hasil. Kita pun menyampah tak? Sama tak? Buat ibadat tapi tak dapat hasil akhirat. Mana hasil akhirat? Pahala tak dapat. Tak letih gitu. Sampai bengkak dahi-dahi semayang. Balik padang mahsyar, Allah kata tak ada pahala semayang ni. Allah tak ada. Saya semayang Allah. Saya semayang belakang tu imam. Memang belakang tu imam. Kalau depan tu lain macam. Itu mampu nama dia. Betul saya semayang. Tiang masjid kenal saya. Dia kata. Ada.
betul dah kata Allah memang mu semayang, tapi kamu tak mendirikan hak semayang. Lepas tu kalau kita baca dalam ayat Quran, bila sebut tentang solat, sebelum perkataan solat Allah akan sebut dulu perkataan qama. Nah, iaitu mendirikan. Aqimus solah contoh. Ada perkataan diri di situ. Nah, mana-mana bila jumpa perkataan solat, sebelum ni mesti ada perkataan mendirikan solat. Dari situ ulama kupas apa maksud diri. Maknanya solat bukan semata-mata solat. Ada orang kata tak apalah, asas semayang sudah. Mana boleh main asas semayang? Yang betulnya mendirikan semayang. Apa maksud mendirikan semayang? Mendirikan akan hak-hak semayang. Rukun-rukun semayang tu kena jaga 13 tu. Daripada niatnya, takbirnya sampai ke salamnya, jaga tata tertibnya, adab-adabnya bagi elok. Bila jaga kesempurnaan, barulah dinamakan mendirikan solat. Kalau sekadar solat, nak tak jadi apa. Orang Yahudi pun cara semayang dia lebih kurang dengan orang Islam. Ada tak tunduk-tunduk apa semua tu ada. Jadi kalau setakat main tunduk bangun, nak saling tak tumpah macam orang bersenam aja. Nah, tapi kita nak faham kenapa kita tunduk, kenapa kita bangun, kenapa kita berdiri, kenapa angkat tangan. Nak faham semua tu, barulah kita akan buat dengan penuh makna. Maka bila buat dengan penuh makna, maka beroleh akan hasilnya. Tu. Macam pokok lah, kalau kita tak baja dia, tak siram dia, mana kan nak dapat hasil. Macam nak dapat hasil elok, kena jaga elok lah. Masa dia kecil pun dah pagar, takut babi sondol. Kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, dia kata kerajaan tanpa DAP seperti kebun tanpa babi. Dia kata. Sebut cerita babi tadi teringat lah. Nampak? Betul, mengganggu. Kita nak menanam Islam, nak suburkan Islam, datang dek babi pergi sondol. Jadi alhamdulillah kebun dah tak ada babi. Jatuh lagi. Baik. Mana tadi? Sebut babi tak nampak dah ni. Dan beberapa faedah bagi beberapa lafaz yang beredar atas agama Islam. Faedah yang dikaitkan dengan lafaz-lafaz dalam ajaran Islam kita ni, yang beredar dalam hukum hakam agama kita ni, apa-apa yang berkait dengan Islam lah kan. Yang jadi dengan dia berbeza setengah yang demikian itu daripada setengahnya. Bila kita belajar tentang dia punya makna dan faedah, baru kita nampak setiap suruhan Allah dan ibadat itu ada beza dia. Semayang untuk apa, puasa untuk apa, korban untuk apa. Nampak? Baru kita nampak dipanggil hikmatut tasyri'. Nanti kita akan belajar dalam kitab ni. Tapi bila tak tahulah, lambat lagi lah kot. Dia panggil hikmatut tasyri'. Apakah hikmah daripada syariat yang Allah tetapkan ke atas kita? Kenapa Allah suruh kita semayang? Apakah hasil daripada semayang tu yang kita akan dapat kalau kita buat ni dengan betul? Kalau kita puasa pula, apa hasil puasa tu? Sebab kehidupan kita ni dia ada zahir dan juga batin. Zahir tu perkara luaran. Contoh semayang ni zahir, puasa zahir, korban zahir, pergi haji zahir, pergi umrah zahir. Tu semua zahir. Adapun batin, benda yang tersirat di dalam ibadat tu sendiri. Isi daripada solat tu, isi daripada puasa tu. Nak dapat batin, zahirnya kena elok dulu. Nak dapat isi dalam tu elok, kulit dia kena elok dulu. Kalau kulit pun dah pecah, nak ditebuk tupai, isi lagi hancur. Dah masuk ulat gitu tak? Jadi zahir kena jaga, solat tu kena jaga bagi elok, maka akan dapat hasil daripada solat. Apa dia? Kita akan tengok nanti dalam kitab ni. Saja saya rahsia-rahsiakan, barulah kita excited. Oi, apa benda? Ini macam tak excited dia datang kuliah. Macam kita tengok drama lah kan. Dia nak habis tu, tengok ada orang nak tikam hero. Cut kan. Sangkut situ. Jam situ. Dia pun Allah, mati tak mati hero, macam kena pisau tu. Dia bahas lagi. Mesyuarat pula anak beranak kat meja makan. Bincang, kena tak kena hero? Anak yang sulung kata tengok gaya pisau tak kena. Sebab nampak macam hero tu boleh elak. Bincang. Sebab ternanti-nanti apa selepas tu. Macam ni
Kita ternanti-nanti apa yang dimaknakan dengan makna batin dalam ibadat ni. Tu dia. Baik. Yang jadi dengan dia berbeza-beza, setengah yang demikian itu daripada setengah yang lainnya. Yang hamba pungut, dia kata semua ilmu-ilmu yang dicerita dalam kitab ni ialah dia pungut je. Masuk pungut ni pun ayat tawaduk. Maknanya dia nak merendah diri. Bukan dia pandai-pandai pun, dia tak pandai. Seolah-olah macam itulah dia mengaku. Aku pun ambil daripada ulama' je. Gitu. Kita pun macam itulah. Dan kalau ulama' cakapnya tu, yang kita ni bukan ulama'. Kita kadang ustaz biasa. Itu pun sepatut tak layak dah orang panggil. Kan? Kita nak kata pandangan kita tak layak, kita kena ambil pandangan orang yang memang alim. Mana? Ulama'. Bila main pandangan sendiri tu yang macam-macam. 10 ustaz, 10 pandangan berbeza-beza. Pandai-pandai ikut dia je. Jangan. Kita ikut pandangan jumhur ulama'. Apa ulama' kata? Jangan ikut suka. Bawa baca sepotong hadis, dah hurai sendiri. Tak kena. Baik. Dia kata dia pungut je akan dia. Daripada mana? Ni kitab-kitab yang disenaraikan. Kitab yang dia mengaji dengan tok guru dia lah. Daripada kitab yang pertama, iaitu kitab Munyatul Fakir Al-Mutajarrid di atas matan Jurumiyah bagi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhati. Itu satu kitab. Yang kedua, dia kata dia mengaji dan dia ambil daripada kitab Jami'ul Usul fil Awliya bagi Syekh Ahmad Al-Kamshakhanawi. Syekh Ahmad Al-Kamshakhanawi ni seorang wali. Mana bukan sebarangan orang. Seorang tok wali. Yang ketiga, kitab Al-Kibrit Al-Ahmar wal Iksir Al-Akbar bagi Sayyidina As-Said Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Dan kitab yang keempat dia mengaji yang dipungut daripada kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah bagi Imam Abi Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi. Kushairi inilah yang susun mula-mula wirid pas mayang yang kita amal turun-temurun di alam Nusantara sini, tanah Melayu kita ni. Kan pas mayang kita baca wirid kan, istighfar, nombor ganjil 3, 5 atau 7 atau 9. Lepas tu kita La ilaha illallah wahdahu la syarikalah baca 10 kali tu. Lepas tu Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Atau Allahumma antas salam. Lepas tu sampailah Fatihah, ayat kursi apa semua sampai ke subhanallah 33, alhamdulillah 30. Itu susunan Syekh ni, Syekh Al-Kushairi ni. Dia dan dia ambil tu daripada wirid ahli Madinah. Penduduk Madinah itulah bacaan-bacaan mereka setelah habis solat. Datang Wahabi bid'ah. Saya semayang di Perlis satu ketika itu, pergi Matin, Ustaz Usaini jemput kan. Jadi bila tanya semayang Jumaat, tak boleh buat kat sekolah dia tu, kita kena semayang kat masjid luar lah. Pergilah masjid dia. Habis-habis semayang tu tak ada baca apa kan. Doa pun tak ada, doa sendiri. Semua sendiri. Imam pun dia doa sendiri je. Assalamualaikum, senyap tu. Kita tunggu kat mic rosak ke benda. Rupanya masing-masing buat hal sendiri. Macam tu. Tak apalah. Dah masing-masing buat sendiri, kita pun doa kita. Lepas tu semayang, kita bangun semayang sunat. Tengah-tengah semayang, rupanya ada 2-3 orang pakcik tu. Dia pergi sembang kat belakang. Kuat lah tu. Dalam masjid kat belakang sembang kuat. Sembang pas semayang tak bid'ah. Wirid pas semayang bid'ah. Ni dia. Ni mengarut nama dia. Orang berzikir dia kata bid'ah. Yang mau sembang kuat-kuat dalam masjid pas semayang tak bid'ah pula. Yang tu tak apa, itu sunnah. Bagi dia. Tu kita tak mau. Kita ni apa kita buat sebenarnya semua ada sandaran. Tapi kadang-kadang sebab kita tak ambil tahu, tu yang kita tak tahu. Bila orang bubuh, pakat percaya. Kata mana ada ni, zaman Nabi tak buat wirid pas semayang. Ya. Habis. Diikut habis punah. Padahal apa kita buat, ulama' dah ajar kita sebenarnya semua ada sandaran. Cuma kita tak ambil tahu, ada dalam kitab. Dalam kitab Hidayatul Salikin ada sebut. Kan? Ada sebut. Wirid kena lepas kamu semayang, kamu baca ini, ini dalil dia, ini dalil dia, ini dalil dia. Ada. Tinggal lagi tak cari. Mana nak cari, bukan baca Hidayatul Salikin. Baca berita harian. Mana ada? Nampak? Utusan. Bukan salah ke baca surat khabar. Tapi kalau surat khabar boleh baca, takkan kitab agama tak boleh baca. Tu kan? Surat khabar dah urusan dunia, urusan akhirat kita. Bacalah pula bahagian kitab. Dah. Tu.
Nah, jadi ini semua. Kemudian kitab yang kelima dan Matan Nasafi dan Matan Umul Barahin. Ini cerita tentang bab akidah, Matan Nasafi dengan Matan Barahin ni. Dan beberapa syarah bagi keduanya. Kemudian dia berdoa, nafa'anallahu bi'ulumihim wa nawwara qulubana bi anwari asrarihim amin. Dia kata, ya Allah, manfaatkanlah kami dengan ilmu-ilmu mereka, ilmu syekh-syekh yang kita baca tadi tu. Manfaatkanlah kami. Maksud manfaat, kita dapat faham dan dapat amal. Kalau setakat faham tapi tak amal, tak manfaat lagi. Yang nak manfaat ni faham dan boleh amal. Itu manfaat. Wa nawwara qulubana, dan terangkanlah hati-hati kami bi anwari asrarihim, dengan cahaya-cahaya rahsia. Rahsia daripada mereka tu. Maknanya cahaya rahsia apa? Rahsia-rahsia ibadat. Setiap ibadat kita buat ni dia ada rahsia dia. Dia macam gula manis tu lah yang kita buat ke air dengan makanan tu, gula manis tu. Rahsia gula tu manis. Kenapa dipanggil rahsia? Sebab tak nampak. Ada tulis ke gula tu manis? Ada? Tak ada tulis. Dia ketulnya. Habis macam mana nak tahu rahsia dia? Masuk dalam mulut terasa manis. Maka itulah rahsia gula. Maka dengan mengamalkan gula akan tersingkap rahsianya. Begitu juga perkara ibadat. Apa rahsia solat? Kamu amalkan solat tu dengan ikut cara yang betul, akan tersingkaplah rahsia solat. Apa dia rahsia solat? Siapa yang buat dia dapat rasa lah. Macam tadi, siapa makan gula, dia lah yang terasa manis. Tapi kena buat kaedahnya bagi betul. Sama juga gula tu, nak rasa manisnya kena guna kaedah yang betul. Macam mana kaedah betul? Ambil gula letak ke mulut, baru terasa manis. Tapi kalau dia buat kaedah salah, ambil gula letak ke lubang hidung, manis tak? Manis ke benda? Sebab kaedah tak kena. Gitu tak? Kalau semayang kaedah tak betul, tak terasalah rahsia solat tu. Puasa kaedah tak betul, tak terasalah rahsia puasa tu. Akhirnya jadi puasa hanya tahan lapar dahaga, tapi ngumpat-ngumpat juga. Benda lain tengok maksiat tengok juga. Tengok orang tak pakai tudung tengok juga, skirt tengok juga, habis. Jadi tak dapatlah rahsia dia sebab kaedah tak kena. Korban gitu juga, semualah perkara-perkara ibadat tu. Jadi inilah kitab dia yang akan menceritakan akan rahsia-rahsia segala ibadat tu, insya-Allah. Maka bila dah terbuka rahsia, baru kita akan seronok. Barulah kita akan seronok dengan semayang, seronok dengan puasa, seronok dengan segala bentuk ibadat, seronok baca Quran. Sebab tu kita tak pelik. Kadang-kadang kita jumpa ada orang, dia seronok baca Quran. Pas muka semuka. Kadang-kadang tersenyum-senyum dia baca. Nampak? Kadang-kadang dia sampai menangis-nangis baca. Kita tanya faham? Tak faham. Tapi menangis. Sebab dia dah terasa kelazatan itu. Ada nampak jadi begitu? Tak puas dia. Pas muka semuka. Kita baru a'udzubillah nguak dah. Tak macam mana nak semuka. Nampak? Allah, berat. Tu kata. Sebab kita belum dapat kelazatan dia. Ada orang dapat lazatnya semayang. Pas semayang. Semayang sunat lah, bukan semayang fardu. Katakan isyak tak jadi. Nampak? Maknanya semayang sunat. Tak puas dia. Dia sonok. Dia bila duduk dalam semayang tu sonok. Macam sahabat Nabi kena panah. Tak tercocok dek panah. Dia kata kalau nak cabut tunggu aku semayang. Dia pun semayang. Allahu Akbar. Orang cabut panah sedikit tak berganjak. Sebab dia dah karam dengan kelazatan solat sehingga pedih sakit pun tak dirasai. Malah yang diseronok akan semayang ni. Kita tak payah kata panah, nyamuk gigit gelabah lah. Nampak? Kalau kena ke leher boleh tahan kira, tepuk gini. Kena kaki masalah. Nak kuih macam mana? Nampak? Tunggu rukuk sambil rukuk sambil garu. Nampak tu? Baru nyamuk ada goyang dah kita. Sahabat bunyi kena panah steady lagi. Itu sebab apa? Sebab dia dah karam dengan kelazatan ibadat. Kita nak macam tu lah. Tak boleh jadi sampai macam tu pun, dapat rasa sikit pun jadilah. Kita akan buat, insya-Allah kita amal apa yang dia ajar dalam kitab ni nanti. Kemudian dia kata, maka barang yang datang di dalam risalah ini atas kebetulan yang sebenarnya. Dia kata yang dikarang ni semuanya adalah kebetulan. Kebetulan ni maksudnya
ketentuan takdir daripada Allah. Nak kata bukanlah dia tu hebat dak. Dia merendahkan diri dia. Inilah ulama. Nah, ulama zaman dulu merendah-rendahkan diri. Kan? Zaman sekarang berbangga-bangga dengan title profesor, doktor, macam-macam. Tak apalah, mu ambil lah. Tapi jangan rasa jangan rasa hebat dengan title tu. Tak ada apa pun. Ulama dulu tak ada apa title, tapi alim sealim-alimnya. Kan? Maka iaitu daripada beberapa cahaya mutiara lafaz mereka itu yang sangat cemerlang. Setiap kata-kata mereka itu ibarat cahaya mutiara yang sangat hebat, yang sangat gemilang, yang sangat cemerlang, kata dia. Maknanya yang sangat terang. Kita harapkan dapat menerangkan akan hati kita ni, insya-Allah. Dan barang yang datang ia atas kesilapan atau ganggu ibaratnya. Kemudian dia kata, kalaulah kita baca kitab ni, tiba-tiba kita nampak ada silap, dia kata, ataupun tersalah dia punya ibarah dia, maka iaitu daripada hati hamba yang hina. Nampak dia merendah diri lagi. Dia kata, maaflah kerana hamba ni orang yang hina lagi keruh. Syekh ni ulama. Dia masa hidup dia sempat tubuhkan 20 pondok di tempat yang berbeza-beza. 20 sekolah dia buat, Syekh ni. Habis dia dah mengajar satu tempat, dia akan pindah tempat lain pula, ajar kawasan pula, sampai orang kawasan tu boleh kata alim. Dia ajar betul-betul, Syekh ni. Tiba-tiba 20 pondok dia buka. Dia kata dia hamba yang hina lagi keruh. Dah kita pondok apa? Pondok durian. Nampak? Kalau Syekh kata dia hamba yang hina, dah kita tang mana nak duduk? Allahu Akbar. Hantu kata, rendahnya kita. Kita ni orang cakap apa, nak mengaku ke selipar ulama pun jauh. Mulia selipar ulama daripada kepala kita lagi, daripada muka kita lagi. Sebab apa? Selipar ulama mengalas tapak kaki ulama. Kita muka bahagian apa je? Tu. Hebat mereka ni. Jadi biar kita nampak kedudukan kita orang biasa awam dengan ulama, biar nampak jauh beza, supaya kita hormat dia, kita sanjung dia. Jangan merasa lebih kurang je dengan tok-tok guru, dengan ulama. Maka hamba harap daripada segala akhwan ni maknanya saudara, sahabat-sahabat semualah, yang melihat ia akan cederanya kalau baca kitab ni nampak ada tak betul, dia kata membetul akan dia kemudian daripada ta'amul yang tahqiq. Kalau ada nampak dalam kitab ni ada tersalah, tolong betulkan, dia kata, setelah kamu buat kajian dengan tepat. Maknanya dia merendah diri. Takkan ada salah. Bukan kita tak sok, tapi ulama ni hebat dah. Kita nak cari salah dia dalam kitab ni, tang mana? Tapi dia bertawaduk, dia merendahkan diri dia. Dia kata kalau ada silap, betulkanlah. Zaman sekarang kadang-kadang ustaz pun orang tegur sikit tak boleh dah. Ustaz kan kita manusia juga, mungkin kita ada silap. Bila orang tegur, kita terimalah. Tu. Banyak kata ustaz, kadang tok imam tak boleh tegur. Tok imam angkat takbir gini, malah. Sebab elang belum masuk, jadi malah lah sikit. Nampak? Time elang masuk tinggi, ni angkat. Ni gini. Ada budak bawa balik ngaji sekolah agama, semayang belakang ni. Habis-habis semayang, budak tu tegur. Budak tu baru darjah 3 gitu, dia belajar fardu ain kat sekolah agama dia. Cikgu ajar angkat takbir sejajar ibu jari dengan telinga. Dia pun tegur, pakcik, angkat takbir, cikgu saya ajar, sini ibu jari kena telinga. Hei! Tok imam, aku makan garam dulu. Dia main buah garam. Beli garam sekilo, tonyoh hantar muka dia. Allahu Akbar. Tak kisahlah, biar budak berapa besar pun, kalau yang ditegurnya itu benar, perkara yang benar, betul, tak apa. Walaupun kita mungkin ada ego sikit, mungkin kita malu budak tegur kan, tapi kata pakcik tangan dengar tadi tu yang angkat rendah sikit, tak apa dah bagian macam tu kan. Ni marah orang tegur kan. Jangan macam tu. Tak kisah siapa pun, kadang-kadang yang tegur tu sebenarnya Allah lah yang tegur, tapi melalui asbab budak tu. Allah turunkan, Allah nak uji kita, nak sombong ke tidak. Tengok-tengok sombong. Dan kalau tok imam jadi sombong, tok imam masuk mana? Neraka. Tak kira lah walaupun tok imam serban balut 8 kali kain tu. Tak kira lah 8 kali, 80 kali sekalipun, ekor serban sampai kat kolah sekalipun. Kalau sombong, masuk neraka.
Ada. Tu. Jadi jangan kita sombong. Jadi ta'amul yang tahqiq, yang hakik dia kata. Dan kemudian daripada tiada dapat lagi hendak tanggung akan di atas betulnya jikalau dengan barang yang terlebih jauh dan dhaif sekalipun daripada segala kaul. Tapi kalaulah didapati tak nampak ada salahnya, cuma mungkin kita tak nampak salah tapi sebenarnya ada salah, dia merendah diri lagi. Mungkin orang baca tak nampak salah tapi dia kata mungkin sebenarnya ada salah di sisi Allah. Jadi dia orang cakap dia berserah kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, dia mohon ampun pada Allah. Padahal dia buat betul dah tapi masih lagi dia berhalusi nak merendah-rendahkan dirinya. Dia kerana begitulah adab dia. Siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, Allah akan menaikkan dirinya di sisi Allah. Siapa yang meninggi-ninggikan dirinya, hakikatnya dialah yang sebenarnya rendah di sisi Allah. Kan ada membangga-bangga dengan jawatan dia, ego dengan title menterinya, YB-nya, datuk itu, datuk ini, action. Nah, pada sisi manusia nampak macam tinggilah taraf dia, sisi Allah rendah. Apa bukti rendah? Allah biarkan dia duduk dalam keadaan sesat dan terus menyesat. Dalam keadaan tak betul, dalam keadaan cinta dunia, jauh daripada rahmat Allah. Kita orang biasa je, tak ada title apa pun. Nampak? Kita YB juga. Depa YB yang berhormat, kita YB juga. Tahu YB apa? Yang buncit. Okey kat YB kat tu. Tapi tak apalah. Kita Allah bagi rahmat ke kita, boleh datang semayang masjid. Tak cukup. Depa parlimen boleh pergi, masjid tak boleh pergi. Walaupun kita tak boleh pergi parlimen, tapi masjid kita sampai. Masjid parlimen mana besar? Masjid besar lagi. Sebab masjid ada bunyi tik-tik, parlimen mana ada. Bunyi tik-tik tu mana kena berhenti. Nak habis dah pun, sikit lagi. Wala haula wala, dia kata, quwwata illa billahil aliyil azim, innahu ala ma yasha'u qadir. Dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan segala daya dan kekuatan adalah milik Allah yang Maha Agung. Maksud daya dan kekuatan ni, daya untuk meninggalkan maksiat. Ingat kita tak ada daya nak tolak maksiat, melainkan Allah lah yang tolong kita tolak maksiat. Kalau Allah tak tolong kita tolak maksiat, nescaya malam ni kita bukan di masjid, cocok langit di Kuala Lumpur. Dekat Jalan Piramli gini. Masuk dalam disco. Nampak? Sebab apa? Sebab kalau Allah tak jaga kita, Allah tak tolong kita, memang sekompom-kompomnya kita ahli maksiat. Pegang situ kemah-kemah. Wala quwata, dan tak ada kekuatan. Maksud kekuatan tu, tak ada kekuatan untuk mengerjakan kebaikan amal. Dan ingat, kalau Allah tak tolong kita untuk bagi kekuatan ke kita takkan boleh beramal. Kita boleh semayang ni sebab Allah yang tolong bagi kekuatan. Kalau Allah tak tolong, semayang pun tak boleh. Pegang situ kemah-kemah, barulah hati akan terdidik dengan tawaduk. Maka kita tak sombong bila kita beribadat, dan bila kita nampak orang buat maksiat, kita ucap syukur pada Allah kerana Allah selamatkan kita daripada terjebak dengan segala bentuk perkara maksiat kepada Allah. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya atas Allah lah setiap sesuatu itu Allah yang berkehendak melakukannya. Allah yang berkuasa atas izin Allah segala-galanya. Dan kita habis dah bahagian muqaddimah kitab. Lepas ni kita akan mula masuk isi dia, iaitu muqaddimatun fi fadilatil ilmi wa ta'allumih, iaitu bab yang menceritakan tentang kelebihan ilmu agama dan kelebihan mengajar ilmu agama dan kelebihan menuntut ilmu agama. Apa kelebihan yang kita dapat hari ni? Ini rahsia yang pertama. Kan kita sebut tadi kitab ni akan cerita tentang rahsia-rahsia ibadat. Jadi rahsia yang pertama dia akan cerita tentang rahsia majlis ilmu macam kita buat ni. Apa hasil kita dapat bila kita duduk dalam majlis ilmu ni? Apa yang kita akan dapat daripada kurniaan daripada Allah? Nanti kita akan tengok perbincangan dalam kitab ni oleh syekh kita ni, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsikan bersama. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama untuk menjadikan diri kita lebih baik dan lebih baik, semakin hari semakin baik, insya-Allah. Jadi macam biasa ada sedikit produk perniagaan kita bawa untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami. Kita ada bawa telur masin.
Jadi kuliah kita tertunda hampir 4 bulan. 4 bulan kan? 4 bulan kuliah kita tertunda. Dan kalau ikut 4 bulan tu kita jalan kuliah lah. Nah, jadi kalau jalan kuliah selalunya belilah sekali kuliah beli 1 balang. Ni sebab dah tertunda 4 bulan, 4 balang lah malam ni kena ambil seorang. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.